Okay, hai semua. Hai, apa khabar? Berjumpa lagi di e-tuition kelas biologi. So, macam biasalah kita minggu ni kita akan fokus lebih kepada percubaan SPM. So, trial biology tahun 2019. So, nama cikgu adalah Cikgu Jana. So, cikgu mengajar biologi lah. So, untuk kali ni cikgu lebih kepada topik pewarisan ataupun inheritance. So bab 5 tingkatan 5. So korang semua siapa yang baru tengok tu bolehlah tulis dekat chat nanti datang daripada mana, maksudnya tengok daripada mana, boleh like, boleh share, boleh subscribe e-tuition. Okay, kita punya website, ada website e-tuition, kita ada IG. So semua video-video dekat dalam YouTube ni semua adalah free. So korang boleh just tengok je. And then boleh belajar. Dekat rumah ni PKP semua orang duduk rumah je kan. So daripada korang buang masa, asyik main game je sekali-sekala tu sejam dua kita tengok lah kan video-video yang bermanfaat. Tengok balik macam mana untuk persediaan SPM. So dan selain daripada tu korang boleh follow kita orang punya social media. Kita orang ada Facebook, ada IG dan semua tu lah. Telegram pun kita orang ada. Okay, so untuk tengok video ni bagus kalau korang tengok pada resolusi yang paling tinggi, kualiti yang paling cantik, iaitu 1080 pixel. And then so kalau tak faham ke apa ke boleh tanya. And then so sebelum mulakan kelas ni, tenangkan fikiran dulu, baca doa dulu supaya kita boleh belajar, terima ilmu tu dengan baik dan boleh gunakan. So and then video-video ni juga boleh di replay. So jangan risau selepas bila dah tengok sekali tu rasa macam tak faham lagi lah apa tadi yang cikgu cakap tadi tu kan. So boleh ulang balik, boleh replay balik video ni. So basically apa yang cikgu tulis ni adalah soalan-soalan percubaan SPM biologi. So cikgu ambil daripada negeri Johor ada, negeri Pulau Pinang dan juga Terengganu. So daripada cikgu tengok mana negeri-negeri soalan percubaan yang cerita pasal topik ni. So and then cikgu ambil dan cikgu kumpulkan lah. So boleh download dokumen dalam description, ada dokumen kat situ, boleh klik download and then boleh cuba jawab. So kat sini cikgu buat lebih kepada bahasa Melayu, tapi lebih boleh dua bahasa jugalah. So cikgu cuba juga untuk buat dua bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Tapi kat sini sebab ruang tak cukup nak tulis bahasa Melayu, bahasa Inggeris, so cikgu buat bahasa Melayu je. So siapa yang belajar bahasa Inggeris tu boleh download dekat description tu, tengok dokumen tu sebab setiap soalan tu memang dua bahasa. And then okay, so kalau ada apa-apa soalan ke boleh type, boleh tulis di kita punya chat, and then nanti cikgu boleh baca dan tengok lah. Tapi okay, so kita boleh mulakan. Kalau tak ada apa-apa kita boleh mulakan. So trial biology tahun 2019. Okay, pewarisan, inheritance, bab 5. Kalau korang ingat balik bab 5 pewarisan ni, dia lebih apa yang penting yang korang perlu tahu. Yang paling penting, main point dia pewarisan terbagi kepada dua, iaitu monohybrid dan juga dihybrid. So kita terbagi kepada dua lah. Monohybrid dan juga dihybrid. So bahasa Melayunya, bahasa Inggeris ke lebih kurang sama saja. Monohybrid sikit saja. Ini adalah dihybrid. So apa beza antara monohybrid dengan dihybrid ni? Monohybrid inheritance dengan dihybrid inheritance ni. So perbezaan dia adalah lebih kepada berapa banyak ciri-ciri yang dikaitkan. So untuk monohybrid ni dia hanya menerangkan tentang satu ciri saja. So one characteristic only. So untuk dihybrid, mono maksudnya satu, di maksudnya adalah dua. So untuk dihybrid ni dia menerangkan lebih kepada dua ciri-ciri. So contohnya apa? Okay,
Contoh apa itu contoh ciri-ciri? Okey, contoh ciri-ciri adalah contohnya apa? Tinggi, kumpulan darah, bentuk kacang pi, color, warna kacang pi. So itu adalah dipanggil ciri ataupun karakteristik. So korang kena tahu juga apa perbezaan antara ciri dengan trait. So ini ciri kalau trait apa beza ciri dengan trait? So contohnya ciri-ciri dia adalah ketinggian. Ciri-ciri dia adalah ketinggian, height. Dalam bahasa Inggeris dia height. So untuk trait, apa itu trait? So trait ni adalah dia punya ketinggian tu, maksudnya trait dia adalah sama ada tinggi ataupun rendah, tall ataupun short. So trait ni adalah dia punya variasi daripada ciri-ciri ni, apa dia punya karakteristik, apa dia punya trait daripada ciri-ciri tu. Okay, so itu perbezaan antara ciri dan juga trait. So okay, sambung balik monohybrid, dihybrid. So ini satu ciri-ciri sahaja. Selain itu dia juga adalah menggunakan hukum Mendel yang pertama. So hukum Mendel pertama, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Mendel's first law. So kalau ini dah hukum Mendel pertama, yang ni guna hukum Mendel ke berapa? Ini menggunakan hukum Mendel yang kedua. Mendel's law, Mendel's second law. So tengok balik nanti, cuba tengok balik dekat buku apa dia hukum Mendel pertama, apa dia hukum Mendel kedua. Dia ada nama spesifik dia. Okay, so selain daripada tu, monohybrid, dihybrid, apa lagi perbezaan dia? Ini adalah lebih kepada sepasang. Ini adalah lebih kepada sepasang allele sahaja yang membincangkan pasal sepasang allele. Yang ini pula dia membincangkan pasal dua pasang allele. So biasanya adalah macam tu. So sepasang allele, dua pasang allele. Allele ni apa pula? Allele ni, ingat balik allele tu macam mana? So untuk gen, contohnya gen ketinggian, gen untuk tinggi, gen untuk bentuk, gen. Bahasa Melayunya gen, bahasa Inggerisnya gene. Genetik, gen. Okay, untuk gen untuk tinggi, contohnya dia ada sepasang allele. So allele yang menentukan sama ada orang tu tinggi ke ataupun orang tu rendah, pokok tu color kuning ke, pokok tu color hijau. Bukan pokok biji kacang pi tu. Okay, so gene ni biasanya dia akan ada allele. Contoh allele ni kalau untuk ketinggian, contohnya ada allele T besar, ada allele T kecil. So dia biasanya berada dalam berpasangan. Okay, so allele. So kita tengok balik pula. So ini adalah monohybrid dengan dihybrid tadi kan. So kita tengok pula allele. So penting untuk korang tahu apa itu allele. Untuk bab pewarisan ni kena tahulah. So allele, bahasa Inggeris dia allele. Okay, so allele ni seperti yang saya cakap tadi, dia hidup, dia exist, wujud dalam berpasangan. So contohnya biasanya T besar dengan T kecil. Contoh ni adalah untuk ketinggian contohnya. So untuk allele ni apa yang korang perlu tahu adalah dia exist, dia wujud dalam ada yang dominan dan juga ada yang resesif. Okay, dalam bahasa ni ejaan bahasa Inggeris. Ejaan bahasa Inggeris dia tambah T saja. Yang ni pula guna C. Ada dominan, ada resesif. So apa itu dominan? Apa itu resesif? Yang ni penting. Dominan tu maksudnya apabila allele tu ada dekat dalam gen dia tu, maka dia akan menunjukkan trait-trait dia, dia akan menunjukkan ciri-ciri dia. So contohnya biasanya dominan ni dia akan huruf besar. So antara T dengan T besar dengan T kecil. Contohnya untuk gen ketinggian, ciri-ciri ketinggian. So huruf besar ada huruf T besar dengan T kecil kan. So T besar biasanya adalah untuk dominan. So bila dia ada, dia akan menunjukkan ciri-ciri tu. So ni pokok tu akan jadi tinggi lah. So untuk T besar, T kecil ni dia adalah resesif. Maksudnya dia hanya menunjukkan trait dia, menunjukkan ciri-ciri tu apabila dia kedua-dua pasangan tu adalah resesif juga. Contohnya
kalau ini rendah kan. Contohnya lah, kan allele wujud sebagai sepasang, berpasangan. So bila T besar dengan T besar untuk jam ketinggian ni, so apa yang akan berlaku? Pokok ni akan jadi tinggi. So ini akan diekspreskan, trait dia akan ditunjukkan. So kalau T besar dengan T kecil, maka T kecil ni dia kalah sebab dia resesif ya, sebab T ni dominan. So kita akan menunjukkan ciri-ciri untuk trait untuk ketinggian. So ni akan jadi pokoknya akan tinggi juga. So tapi kalau dia T kecil dengan T kecil, so kedua-duanya adalah allele yang resesif, maka pokok ni akan jadi rendah. Okay. So boleh, so T besar, T kecil, T besar, T kecil dengan T kecil. So kau kena ingat apa itu dominan, apa itu resesif. Dia senang, dia dominan dengan resesif, dominan menang, dia kuat. So walaupun kat sini ada resesif, dominan masih lagi menunjukkan dia punya ciri-ciri dia, menunjukkan dia punya trait dia. Okay, so itu adalah rasanya itu dia yang Abuk Mas ni yang boleh diterangkan untuk secara ringkas lah. Secara ringkasnya ingat macam tu lah, ada monohybrid, dihybrid, hukum Mendel, and then ada allele, dominan dan juga resesif. Okay, so sekarang kita try jawab soalan. Soalan yang pertama. Okay, Raja menunjukkan kumpulan darah keluarga Encik Nabil. So dia ada allele IA. Kita panggil dia allele A je lah. Okay, allele A dan allele B adalah codominant. Manakala allele O adalah resesif. So dia tengok bagi kat situ, Encik Nabil dia adalah suami. Dia ada kumpulan darah AB. Puan Nadia, isteri, kumpulan darah O. Naufal, anak pertama dia, ada kumpulan darah B. Dan Natasha, anak nombor 2, kumpulan darah B juga. So kita tengok ini kumpulan darah AB, kumpulan darah O, anak dia kedua-duanya adalah darah B. So soalan yang pertama A, kenapa allele A dan allele B dikenali sebagai codominant? Apa itu codominant? So tadi kita tengok dominan dengan resesif je, tiba-tiba ada codominant juga. So bila codominant ni, dia maksudnya kedua-dua allele ni adalah sama-sama dominan, sama-sama kuat. So bila dua-dua allele tu ada, dua-dua nak tunjukkan trait dia tak nak kalah. So sebab itulah kita panggil dia codominant. Okay, so jawapan dia awak tulis kat sini. Kita tulis kat sebelah. Okay, kita tulis kat sebelah sini lah. Kenapa allele A dan allele B dikenali sebagai codominant? Sebab pertama, apabila allele itu hadir, maka kedua-duanya akan menunjukkan traitnya. Maksudnya kedua-dua allele A dan allele B. So awak kena ikut soalan sebab soalan ni ditulis I A dengan IB, so awak pun kena tulis kat sini IA dengan IB jugalah. So kedua-dua allele A dan allele B akan menunjukkan trait. Akan menunjukkan traitnya, akan menunjukkan ciri-cirinya apabila dia hadir. Ataupun awak boleh juga cakap kenapa dikenali sebagai codominant, sebab kedua-duanya adalah allele yang dominan. Yang kedua, terangkan bagaimana Natasha mewarisi kumpulan darah B. Kejap, ni bahasa Inggeris dia tadi apa? Okay, ni bahasa Melayu kan, jawapan bahasa Inggeris dia, both allele IA and allele IB will show their traits when present. Okay, boleh. Okay, soalan yang kedua, B. Okay, kalau tak faham boleh tanya dekat soalan. So nanti cikgu boleh tengoklah. So apa-apa soalan yang ada, cikgu boleh cuba jawab. Okay, terangkan bagaimana Natasha mewarisi kumpulan darah B dari ibu bapanya. Kat sini dah ada 3 markah. Bagaimana Natasha yang ni, anak nombor 2 dia. Macam mana Natasha tu boleh dapat darah B sedangkan mak ayah dia lain kumpulan darah. Ayah dia kumpulan AB, dan mak dia pula kumpulan O. So kalau kat sini untuk soalan yang macam ni, sebab dia suruh terangkan
So terangkan ni aku kena bagi penjelasan lebih sikit lah. So 3 markah kat sini, so 3 poin. Terangkan bagaimana Natasha mewarisi keluarga Rabi dari ibu bapanya. So untuk yang ni awak first kali awak kena bagi tahu kalau darah B maksudnya apa dia punya genetik dia. So kalau ni jawapan dia. Okey. Bagaimana Natasha mewarisi kumpulan darah B dari ibu bapanya? So bila B awak cerita dulu pasal parents dia dulu. So poin yang pertama awak cerita pasal parents dia. So Encik Nabi adalah kumpulan darah B, maka ayah lah, ayah. Okay. Ini cikgu tulis dalam short form je, awak tulis dalam ayat yang lengkap. So ayah dia adalah kumpulan darah AB, maka dia ada apa? Allele apa? Allele A dan juga allele B. Untuk mak dia pula, mak dia adalah kumpulan darah O. Kalau kumpulan darah O ni, O adalah resesif. So bila resesif dia perlukan kedua-duanya adalah allele resesif. So mak dia, ibu. So ibu dia adalah IO juga. So ini kita adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, apa kita nak cakap? So disebabkan Natasha ni adalah kumpulan darah B, maka dia mewarisi apa? Dia mewarisi gamet allele B daripada ayah dan juga allele O daripada ibu dia. So awak tulis kat sini. Mewarisi allele B dari ayah dan juga allele O daripada ibu. So awak cakaplah Natasha mewarisi allele IB daripada ayah dan juga allele IO daripada ibunya. So poin nombor 3. Maka Natasha akan mempunyai genotip BO. Genotip BO. So Natasha ada genotip BO kan? So sebab ada selepas persenyawaan, maka dua-dua ni bergabung, so dia akan jadi IB dengan IO. So bila genotip IB IO, apa fenotip dia? So fenotip dia adalah kumpulan darah B. Okay, ini adalah poin-poin je, nanti awak cuba tulis dalam ayat yang lagi lengkap. So basically, kalau in English pula, so awak cakap lah. So the father has genotypes of A, IA and IB, and then for mothers have genotype of IO and IO. So Natasha will inherit IB from the father and then IO from the mother. And then for Natasha will have a genotype of IB IO and thus will have phenotype of B, blood group B. Okay. So dalam bahasa Inggeris dia ejaan dia lain sikit genotype. Yang this one adalah phenotype. Okay. Genotype, phenotype dalam bahasa Inggeris. So basically point dia adalah macam tu. So dapat 1, 2, 3, dapat 3 markah. Okay, so ni adalah untuk soalan nombor B. So soalan nombor C pula. Dalamalkan nisbah fenotip untuk anak ke-3 dengan melengkapkan segi 4 panet. Okay, kat sini ada 3 markah. So macam mana nak melengkapkannya? Okay, so tadi tu kita pun dah tulis kan? Tadi pun kita dah tuliskan apa kemungkinan genotip untuk mak ke genotip untuk ayah. So tadi adalah ayah dia A dengan IB, A, LLA dan juga LLB. And then untuk ibu, untuk Puan Nadia tadi tu adalah IO. So genotip ni untuk LLA awak boleh tulis dekat sini. So tengok, first kali adalah gamet jantan. Kalau tu boleh nampak tu,
gamet jantan ataupun male gamet. Okay, male gamet. Bahasa Inggeris dia male gamet kan. So untuk ayah kat sini adalah salah IA. Buat IA kat situ. IA. Satu adalah dia adalah IB. So atas tu adalah untuk gamet jantan daripada ayah. So yang bawah tu adalah gamet betina ataupun female gamet. So IO. So itu adalah untuk ibunya. So bila dah buat macam ni, apa yang perlu buat, kita persenyawaan berlaku. Persenyawaan antara yang ni dengan yang ni. So IA akan bergabung dengan IO. IB ni akan LLB akan bergabung dengan LLO. Yang ni LLA dengan LLO juga. Yang ni pun tahu cara dia ni dengan ni. Kita cantumkan dia. Jadi IB, IO. Okey, so kita dah lengkapkan dah. Awak lengkapkan untuk gamet jantan, gamet betina, awak dapat 1 markah. Awak lengkapkan untuk possibility, untuk genotype anak, awak dapat markah yang kedua. So markah ketiga dia minta nisbah fenotip. So sekarang kita ada kita ada 2 jenis genotip. Ada 2 jenis. Sebab atas bawah ni sama, kita boleh tengok sama. AO, yang ni pun BO dengan BO juga. Okey, so kalau kita tengok kat situ, 2 adalah IA, AO, 2 adalah BO. Ini adalah nisbah genotip. Ataupun kalau kita ringkaskan dia jadi satu-satu lah. Okey, sekarang dia minta fenotip. Apa itu fenotip? Fenotip adalah ciri-ciri yang dipamerkan ataupun secara fizikalnya yang kita boleh observe. So ni adalah untuk AO, LLAO. Ingat LLAO dia adalah kumpulan darah A. Untuk BO adalah kumpulan darah B. So untuk kat sini, apa dia nisbah fenotip dia adalah, jawapan dia awak buat macam ni. Kumpulan darah A nisbah dengan kumpulan darah B. Blood group A dengan blood group B. So awak buat 1/1. Ataupun and then awak boleh cakap dalam amalan macam ni lah. So jawapan dia macam ni. So okey jawapan dia, nisbah dia. So dia 50% lah. 50% akan dapat kumpulan darah A, 50% dapat kumpulan darah B. Okey. Ini boleh Punnett square tu senang je kan? Tengok balik macam mana cara nak buatnya. Ini baru monohybrid. Monohybrid senang je. Kalau dihybrid lagi susah. Dihybrid ada 2 kan? Ada 2 ciri-ciri. Okey, so ni jawapan dia adalah tu. So nisbah dia 1/1 darah A dengan darah B. Okey, boleh? A, B. Okey. Okey, seterusnya D. Soalan D yang terakhir. Encik Nabil kemalangan. Kesian dia kemalangan. Cadangkan penderma darah yang sesuai dan terangkan kenapa. Okey. So ni cikgu padam So kalau tak faham kau boleh replay balik video tu. Okey. So cadangkan penderma darah yang sesuai. Okey, Encik Nabil. Kita tengok balik Encik Nabil tu kumpulan darah apa? Encik Nabil adalah kumpulan darah AB. Apa yang awak ingat balik kumpulan darah AB? Kumpulan darah AB ni dia adalah penerima universal. Maksudnya dia boleh terima darah daripada blood group apa-apa saja, kumpulan darah apa-apa saja. So Encik Nabil dia boleh terima kumpulan darah daripada kumpulan darah A boleh, B boleh, AB boleh, O pun boleh. So dia adalah penerima universal. So sebab tu dia kata cadangkan penerima darah yang sesuai. So awak boleh cakap lah ketiga-tiga ni sesuai. Puan Nadia boleh, Natasha boleh dan Naufal pun boleh. Terangkan kenapa? Sebab Encik Nabil mempunyai kumpulan darah AB, iaitu ni adalah penerima universal.
penerima universal. Universal receiver. So dia boleh terima kumpulan darah daripada apa-apa kumpulan darah yang lain. Dia tak kisah. Okay, sebab dia apa? Sebab apa? A dan B ni, kumpulan darah A, B ni dia ada antigen A, dia ada antigen B. So bila dia ada antigen A, dia ada antigen B dalam badan dia. So dia tak ada antibody untuk kumpulan-kumpulan darah tu lah. So bila dia tak ada, so dia boleh menerima daripada kumpulan darah mana-mana sahaja. Okay, so basically itu adalah A, B, penerima universal. Okay, ingat balik. Kalau ini penerima universal, apakah kumpulan darah penderma universal? Penderma universal ataupun universal donor. Tu. Okay, siapa tahu boleh jawab? Cuba jawab. Cuba jawab kat bawah tu. Apa? Kalau A, B adalah penerima universal, kumpulan darah apakah? Penderma universal. Dia boleh derma kat semua orang boleh terima darah dia. So dia ni kalau awak ada kumpulan darah ni, tolonglah jadi penderma darah. Macam lagi bagus untuk hospital. So jawapan dia kalau untuk penderma universal ataupun universal donor adalah kumpulan darah O, sebab dia tak ada antigen. Okay, kita teruskan lagi. Kita teruskan lagi sikit. Okay, soalan nombor 2. So kita ada kumpulan darah ibu. Kumpulan darah ibunya adalah kumpulan darah A. Untuk bapa, kumpulan darah bapa adalah B dan anak dia adalah O. Okay, so ini adalah paper to section B. Section B sebab apa 10 markah kat sini. So tadi tu adalah section A kan, yang ni adalah section B. So dia tanya, huraikan bagaimana pasangan yang mempunyai kumpulan darah berbeza, kumpulan darah A, kumpulan darah B, dapat menghasilkan anak yang berdarah O. Maksudnya mak A, ayah B, tapi anak O macam mana pula tu kan? So dia suruh huraikan. So macam mana awak nak jawab soalan tu? Okay, 10 markah. Okay, untuk first kali, poin yang pertama, yang paling penting. So bila 10 markah ni kalau boleh bagi 10 poin, lebih-lebih lagi bagus. Sebab biasanya pemeriksa ni dia akan cari mana yang betul tu lah dia akan bagi markah, dan dia akan kalau bagi lagi banyak, dia akan pastikan awak dapat 10 markah. Dan kalau buat macam ni, kalau benda-benda macam ni, biasanya kalau untuk pewarisan ni adalah bagus untuk awak lukis sekali gambar rajah macam mana daripada genotip ibu dan genotip bapa, daripada A dan B tu awak buat gambar rajah macam mana boleh dapat kumpulan darah O. Okay, so poin yang pertama, awak cakap pasal apa? Cakap pasal darah. Okay, so sebelum tu, okay, cuba jawab dulu. Cuba fikir dulu. Nanti cikgu akan kembali semula. Dan kita boleh discuss. Okay, cuba jawab. Kita break sebentar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Korang belajar pasal kumpulan-kumpulan darah yang ada. Kita ada A, B, kita ada A, B, A campur B jadi O. Macam mana tu? Kalau nak tahu macam mana, lepas tu korang tanya Cikgu Jana. Saya pun tak tahu macam mana A tambah B boleh jadi O. Okay, so terima kasih sebab sudi masuk kelas bio bersama dengan Cikgu Jana. So kalau ada persoalan, korang boleh tanya dekat live chat dekat situ. InsyaAllah kalau Cikgu Jana free, dia akan komen sekali dekat korang kat situ. Kalau tak, nanti lepas habis live ni, korang boleh komen je dekat tu, dekat video ni nanti. InsyaAllah nanti kalau ada respon daripada admin tuition, kita akan bantu korang dekat situ. Okay, so saya masuk hari ni, apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Okay, hari ni kita tak ada Miss Wawa, hari ni kita ada Sehistrozi. So hari ni kita nak bincangkan mengenai orang kata salah faham yang sering pelajar buat, okey, dalam memahami peribahasa. Kita keluar sikit, kita keluar daripada bio, kita masuk BM sikit. Okey, so korang pernah dengar tak orang kata salah faham yang selalu ada dalam masyarakat mengenai beberapa peribahasa? Yang pertama adalah mengenai bagai melepaskan batuk di tangga. Korang mesti pernah dengar peribahasa kan?
bagai melepaskan batuk di tangga. Apakah maksudnya? Kalau kita bayangkan bagai melepaskan batuk di tangga, maksudnya kita naik tangga, kita batuk ke? Macam tu. Kalau ikut maksudnya, bagai melepaskan batuk di tangga ni adalah melakukan pekerjaan dengan ala kadar. Tapi apa kaitan dia melakukan kerja dengan ala kadar dengan kita batuk dekat tangga? Sebenarnya kalau kita tengok, peribahasa ni diwujudkan pada zaman dahulu. Okey, sebenarnya batuk yang dimaksudkan, okey, dalam peribahasa ni bukan B-A-T-U-K. Okey, tapi B-A-T-O-K, batuk. Bukan batuk. Batuk yang kita batuk tu. Okey? Batuk ini adalah apa? Siapa yang tak pernah tahu batuk ni apa? Batuk ni adalah satu, orang kata, pencedok air yang ada pada zaman dahulu. Kalau korang nak tahu, rumah-rumah orang zaman dahulu, okey, dia tak macam rumah-rumah sekarang. Okey, rumah macam rumah kayu, so dia ada tangga sebelum naik tu kan, rumah kampung lah biasa tengok kan. Dan biasa rumah-rumah kampung ni dia ada macam satu tempayan dekat tepi tangga tu yang berisi air. Okey, dan tempayan ini dia punya fungsi adalah untuk mencuci kaki sebelum korang naik ke atas rumah. Okey, jadi batuk ini adalah apa? Batuk ini adalah orang kata pencedok air tu. Pencedok air untuk cuci kaki tu. Biasa tengok, kalau tengok cerita Tepi Ramli adalah masuk-masuk, cuci air, letak, ambil pencedok tu, cuci air cuci kaki, lepas tu letak, naik, barulah naik ke rumah. Maksud melepaskan batuk di tangga, orang-orang zaman dahulu, sebenarnya budak-budak lah. Okey, diorang nak cepat-cepat naik rumah, diorang ambil, cuci, masih pegang tu, diorang lepas je daripada tangga, jatuh dekat tempayan macam tu. Itu maksudnya melepaskan batuk di tangga. Maksudnya cepat-cepat nak masuk dekat atas tangga tu, dia tak letak elok tau, lepas cuci, letak, lepas tu baru naik. Ni tak. Cedok air, cuci, semasa naik tu dekat atas tangga, lepas macam tu. Itu maksud melepaskan batuk di tangga. Batuk ni dia bentuk macam sudik macam ni. Lepas tu dia ada macam, lebih kurang macam ni lah. Okey, lepas tu ada tempayan besar dekat tepi tangga, ada isi air dalam ni. Okey, itu maksudnya melepaskan batuk di tangga. Bukan melepaskan di tangga. Okey, faham dekat situ ya? So zaman sekarang ni kita tak ada batuk lah. Okey, sebab kita sekarang kan berkasut. Masuk-masuk tu pakai stokin. So kita tak ada batuk. Jadi itu yang menyebabkan kita tak tahu bentuk batuk ni macam mana. Jadi kita tersalah. Okey, orang kata memberi maksud kepada batuk dan juga batuk. Okey, dan dia juga ada kaitan mengenai perubahan dalam bahasa Melayu dari segi ejaan. Sebab kalau tengok bahasa Melayu pada zaman dahulu, pra-merdeka, okey, perkataan yang macam ada ejaan O ditukar kepada U pada ketika ini. Sebab itulah, bila ada perubahan ataupun orang kata perubahan dalam bahasa Melayu inilah, okey, maksud dia pun berubah dan ianya memberi orang kata satu kekeliruan kepada pelajar-pelajar. Daripada batuk jadi batuk. Okay, so itu saja untuk sesi fun fact kita pada hari ini. So, kita nak menjemput kembali lah. Okay, kita punya Kak Jana untuk menyambung A tambah B sama dengan O. Okay, itu saja. Boleh A tambah B jadi O? A tambah B jadi O. Adalah matematik. Itulah, matematik lain, biologi lain kan? Okay, so dah try jawab ke? Siapa yang dah try jawab boleh tulis di kita punya live chat. Tulis apa jawapannya, 10 markah. Kalau boleh kena bagi lebih daripada 10 point. Kena bagi gambar ajar juga. Dah try ke? Dah buat gambar ajar tadi? Apa dengan apa, produce apa? Gambar ajar yang lebih kurang macam ni lah. Apa dengan apa, dapat apa. Okay, so kita tengok balik. Kumpulan darah ibu adalah A, kumpulan darah bapa adalah B, kumpulan darah anak adalah O. So huraikan bagaimana pasangan ni boleh dapat anak yang berdarah O. Okay, so untuk huraikan ni awak kena bagi fakta dan penerangan. Okay, point yang pertama, cikgu bagi, biasanya cikgu akan tulis dalam short form saja. So awak bila awak tulis, awak pastikan ayat kena lengkap dengan penerangan lebih jelas. So huraikan kan. So yang pertama awak kena cakap kumpulan darah mempunyai 3 jenis allele. So awak cakap, so ada 3 jenis allele. Kumpulan darah ada 3 jenis allele. 3 types of allele. Apa? Cepat. Siapa tahu? A, B, allele A.
Betul. A, B dan juga O. Okay. A, B dan O. Poin yang kedua. Awak cakap pasal apa? Awak cakap pasal dominan dan juga recessive. Tapi untuk ingat, untuk darah dia bukan dominan, dia co-dominant. So awak cakap LLA dan LLB adalah co-dominant. Manakala LLO adalah recessive. Okay, boleh? So co-dominant adalah recessive. Okay, poin yang ketiga. Poin yang ketiga awak cerita pasal anak dia. Okay, untuk kumpulan darah anak dia adalah O. So bila kumpulan darah O, kita memang dah confirm LL dia adalah kedua-duanya adalah recessive. So kita bercakap anak mempunyai genotip. So kita cakap genotip anak adalah OO. So kedua-duanya kedua-dua LL adalah O, recessive dan juga recessive. Okey, nombor 4. Daripada genetik anak OO ni awak cakaplah. Memandangkan genetik anak adalah adalah O dan O, maka maksudnya dia telah mewarisi satu LLO daripada ibu dan satu lagi LLO daripada bapa. So awak cakapkan, ingat LLO satu, LLO yang kedua. So awak cakaplah satu LLO, awak cakap anak mewarisi satu LLO daripada ayah. Satu LLO dari ayah, dari bapa. Okay, kalau tak faham boleh tanya ataupun boleh replay balik lepas ni. Okay. And then satu LLO daripada ayah, satu lagi LLO dari ibu. So awak cakap macam tu lah. Ada dua. So kita anggap tu ni anak perempuan lah. So the daughter will have genotype OO. So it will this means that the daughter inherit one LLO from the father and also inherit one LLO from the mother. So itu adalah poin nombor 4. So poin nombor 5. Awak cakap pasal nombor 5 ni, awak cakap pasal kemungkinan untuk apa itu kumpulan darah ibu. So kalau kita tengok kat situ, kumpulan darah ibu adalah A. So memang confirm dia ada LLA. Okay. So ibu adalah darah A kan? So dia confirm memang ada LLA. And then awak tengok dia cakap kat sini. Kan tadi poin nombor 4, anak tu telah dapat mewarisi satu LLO daripada ibu kan. So maksudnya ibu pun ada LLO. So awak cakap kemungkinan genetik untuk ibu adalah AO. So the genotype for the mother is AO. And then genotype untuk father pula, untuk ayah pula. So kalau awak tengok kat situ, kumpulan darah bapa adalah B. So memang confirm dia ada LLB. So ni. So untuk genotip bapa ni confirm dia ada LLB. Dan kita tengok, poin nombor 4 tadi tu kita cakap anak akan dapat satu LLO dari ayah kan. So confirm kat sini dia ada O. So kemungkinan genotip untuk ayah adalah BO. So the possible genotype for the father is BO. Okay, so tu adalah poin nombor 5. Okay, so poin nombor 6, awak cerita pasal penghasilan gamet. Awak cerita pasal penghasilan gamet kan? Untuk setakat ni cikgu rasa lebih baik untuk part ni better kalau awak buat gambar rajah. Okay, cikgu tengah cari kat mana cikgu nak tulis gambar rajahnya. Boleh padam ke? Okay, tak apa, kita try buat kat sini. Harap-harap boleh nampak.
Boleh nampak kat sini? Okay. So kita bukan lain lah. Hitam. So daripada ibu, daripada bapa. So awak buat gambar raja awak. Ibu adalah genotip dia adalah AO. Genotip AO. Bapa genotip dia adalah BO. So awak buat BO. So macam mana, apa yang berlaku? Apakah gamet yang terhasil? Gamet ibu akan menghasilkan gamet LLA dan juga O. A, O dia separate Dan B pula gamet yang terhasil adalah mempunyai LLB dan juga gamet dia ada LLO. Okay, boleh. So point nombor 6, awak cakap pasal penghasilan gamet. Penghasilan gamet dia, awak cakap ibu menghasilkan gamet LLA dan juga gamet LLA. Dan juga gamet LLO. Sama juga awak cakap pasal ayah. Bapa bersama, bapa menghasilkan gamet LLB dan juga LLO. So berdasarkan gambar raja ni ya. Berdasarkan gambar raja ni, ingat A, O, B, O. Okay, so point nombor 6 adalah pasal penghasilan gamet. So point nombor 7, awak cakap pasal kemungkinan untuk dapatkan darah O. So awak cakap kat sini macam mana? So kat sini macam mana? Macam mana nak persenyawaan berlaku? Bila persenyawaan berlaku, apa yang berlaku? Apa persenyawaan berlaku, apa yang berlaku? Okay. Bila persenyawaan berlaku, apa yang terhasil? Okay. So ingat cara dia adalah boleh nampak ke A ni? Kita buat kali lain. A kat sini dia akan kahwin dengan B. So yang pertama dia dapat A, B. Okay, dapat genotip anak. Genotip ya, genotype. Bahasa Inggeris dia genotype. Okay. Yang pertama genotip anak adalah AB, kemungkinan. Yang kedua adalah AO. Macam mana cikgu nak tulis ni? Kena tulis kat sini lah. Dari semula ABAO. Okay, ni. Kat sini tadi sudah dah jawab kan? So cikgu padam balik Ni cikgu padam kat sini lah. Susah nak tulis kan? Balik semula. Tak nampak kat sana nanti. Nanti tak nampak, nanti orang tak faham. So kita kena terang balik. Balik semula ni cikgu padam balik. Boleh. Okay, tadi. Okay, gambar raja. Awak buat gambar raja. Okay, nanti boleh replay balik video, jangan risau. Okay, awak tengok awak buat gambar raja, macam mana proses penghasilan, kacukan, proses penghasilan gamet. Gambar raja ada. Okay, so tadi ibu, bapa. So, apa awak buat? Tadi adalah ibu adalah genotip ibu adalah AO, genotip bapa adalah BO. So apa proses yang berlaku? Okey, nanti kita buat soalan. Ini adalah proses apa yang berlaku? Meiosis. Meiosis berlaku. So gamet yang terhasil adalah A, LLA dan satu lagi adalah gamet LLO. So ada gamet B, gamet O. Okey, so macam mana fertilization berlaku? So persenyawaan berlaku A dengan B, so menghasilkan genotip anak. Genotip anak AB. Itu yang pertama. Yang kedua adalah genotip anak kemungkinan adalah AO. Yang ketiga BO. Yang keempat adalah O. Okey, boleh. 1, 2, 3, 4. So ini adalah kemungkinan untuk dapat anak. Okay, ini adalah genotip.
Phenotype dia apa? Phenotype dia apa? Dalam bahasa Inggeris phenotype. Siapa phenotype dia? So untuk maksudnya kumpulan darah, so kumpulan untuk genotip AB, kumpulan darah dia adalah kumpulan darah AB. Untuk genotip AO, dia adalah kumpulan darah A. Sebab ingat O adalah, LLO adalah resesif. So untuk BO adalah kumpulan darah B, OO adalah kumpulan darah O. So bila okay, point 6 tadi kau dah cakap pasal ibu menghasilkan gamet, gamet A, gamet O, bapa menghasilkan gamet B, gamet O. Okay, untuk point nombor 7, awak cakap pasal persenyawaan. So bila awak cakap selepas persenyawaan, awak cakap pasal kebarangkalian untuk mendapat OO. Okay, kalau kat sini, berapakah kebarangkalian? What is the percentage? What is the probability to get offspring with blood group O? So kalau macam mana dapat peratus? Siapa tahu? Cuba kira. Cuba jawab sikit. Siapa yang Tera tu, Tera matematik, Tera biologi, boleh try. Berapakah peratus kemungkinan anak yang terhasil mempunyai kumpulan darah O? What is the percentage of the probability to get offspring that has blood group type O? Okay, cuba jawab. Okay, dah boleh. Hopefully ada yang dah menjawab. Okay, so cara dapat dia, okay, ini adalah, kalau kita tengokkan, kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis kan. So ni adalah satu saja daripada 4. So probability dia ataupun dia punya kebarangkalian dia adalah 1/4. 1/4. Ataupun biasanya kita akan buat dalam peratus ya. So 1/4 awak darab dengan 100. So awak dapat 25%. So untuk poin nombor 7, awak boleh cakap selepas persenyawaan, maka akan ada kemungkinan ataupun probability. So kemungkinan untuk mendapat anak dengan genotip OO adalah 25%. Genotip OO adalah 25%. Ini bermaksud ada kemungkinan sebanyak 25% untuk mendapat anak kumpulan darah O. Okay, so boleh ni lagi. Basically macam tu lah Okay, kalau bahasa Inggeris ni tadi tu, after fertilization, the probability to get offspring with genotype OO is 25%. Therefore, there is 25% probability to get offspring with blood group type O. Okay, boleh? Kalau tak boleh replay video. Okay. Kalau korang tengok bahasa Inggeris kan, boleh je bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Okay. So ni basically kalau korang dah buat gambar ajar ni pun boleh dapat markah. So ni boleh tambah-tambah lagi lah. Okay, kat situ. Okay, so kita sambung pula. Seterusnya, okay, soalan nombor 3 itu pasal berkenaan dengan pokok kacang P. So pokok kacang P dia bagi kat situ LL besar. Huruf L besar dia adalah untuk licin ataupun bahasa Inggeris dia inflated. Okay, so ni adalah dominant. Okay, untuk L kecil ditulis kat situ L kecil adalah untuk trait kedut ataupun constricted.
bahasa Inggeris tu constricted, itu adalah recessive. Okay, H besar. H besar adalah hijau. Dia adalah dominant. So H kecil adalah kuning atau yellow untuk recessive. So dia bagi macam ni. So bila korang nampak ada dua karakteristik, ada dua ciri macam ni, so kita tahu ni adalah dihybrid. So dihybrid dia lain sikit je daripada monohybrid. Lain sikit ke lain banyak? Lebih kurang lah, tak adalah sikit sangat, tak adalah banyak sangat, sedang-sedang saja. Okay, so tengok balik kat sini, apa lagi gambar raja yang dia bagi? So kalau nak tengok lagi jelas, boleh download dokumen dekat description. Jangan lupa, lagi bagus kalau awak print, awak terus jawab. So nanti bila nak dekat SPM, awak boleh tengok balik, revise macam tu je. Macam tu je. Okay, so tengok balik kalau gambar raja dia bagi apa? Dia bagi L besar, H kecil. Dia kacaukan dengan L kecil, H besar. So dia cakap kat sini, proses X. Kita dah nampak dah, mesti kena jawab proses X ni apa kan. Kita teruskan, dia tulis kat bawah tu jadi apa, dia letak ruang kosong, letak bulat-bulat je. Dia suruh kita isi lah tu maksudnya. And then dia buat anak panah lagi, dia buat proses Y. So tadi proses X, ni proses Y pula. Barulah dapat anak offspring. So ni biasanya adalah F1. So basically biasanya, so ini adalah induk. So parents. So LH ni adalah F1. F1 generation ataupun generasi F1. First filial generation ataupun generasi filial pertama. So ni adalah F1. So L besar, L kecil, H besar, H kecil. Okay, so tu gambar raja yang dia bagi. Okay, so soalannya namakan X dan Y. Apakah X, apakah Y? Okay, X tu, siapa tahu? Siapa tahu terus jawab X apa, Y apa? Siapa tahu boleh terus jawab apa tu? Soalan nombor 2 juga, tulis genotype gamet. Boleh teruskan menjawab nanti. Cikgu boleh baca apa yang korang jawab tu. Okay. So apakah X, apakah Y? Kalau kita tak tengok kat sini, ingat untuk proses penghasilan gamet kat sini, gamet biasanya. Kat sini adalah gamet. Untuk proses penghasilan gamet, proses yang berlaku adalah meiosis. Meiosis sama je, yang penting ejaan awak kena betul. Tak kisah awak sebut macam mana pun. So X adalah meiosis. Ingat, daripada meiosis adalah proses daripada diploid jadi haploid. So daripada haploid lah. Okay, Y apa? So Y biasanya gamet campur dengan gamet dapat apa? Gamet campur dengan gamet tu proses apa? Itu adalah proses persenyawaan ataupun bahasa Inggerisnya adalah fertilization. So persenyawaan, fertilization. Okay, so X dah jawab, Y dah jawab. Okay, boleh jawab. Okay, B, tulis genotype gamet. Macam mana tulis genotype ni? Genotype gamet ni biasanya senang je. Awak tengok kat sini, dia L besar. So tinggal satu, kita ada 2, kita buat 1. H kecil, kita buat 1 H kecil. Ni pun sama, kita bahagi kan, diploid jadi haploid. So sini L kecil, situ ada 2, ni kita jadikan dia ada 1. So bila, tengok betul tak? Sini, sorry. Okay, so bila dia bergabung, L besar, H kecil dengan L kecil, H besar, kita tengok betul tak dapat? Tengok L besar ada, L kecil ada, H besar ada, H kecil. Okay, memang betul lah. Maksud gamet awak tu memang betul lah. Okay, so ni pun dah dapat jawab, ni pun dah dapat jawab. Okay, kalau ada soalan tanya, boleh tanya. Jangan risau. Okay, C, lengkapkan Punnett square untuk menghasilkan F2. Okay, sebenarnya dalam soalan ada dibagi Punnett square, tapi tadi tak muat nak tulis. So cikgu buat kat sini lah. So basically, okay, so letakkan Punnett square untuk menghasilkan F2. Untuk awak tahu F2 adalah generasi yang bila kacaukan antara self cross ataupun kacaukan sesama sendiri antara F1 dengan F1. So basically F1 kacau dengan F1, barulah kita akan dapat F2. So dia suruh lengkapkan Punnett square. Biasanya untuk dihybrid awak memang kena tahu cara nak buat Punnett square tu. Okay, so biasanya awak kena buat dia besar.
So kat sini biasanya dia ada 4, kat sini pun akan ada 4 juga. Okay. So 1, 2, 3, 4. Okay, boleh. So ni adalah gamet jantan. Bawah tu adalah gamet betina. Male gamet female gamet. So boleh buat isi kat sini dengan isi kat sini. So daripada benda yang dia bagi kat sini ni, macam mana awak nak tahu dapatkan hasil gamet macam mana? Okay, so biasanya benda ni dia tak akan tunjuk awak kena tahu So kalau ikut awak, kalau nak tunjuk pun boleh, tak tunjuk pun tak apa. Tapi biasanya orang tak akan tunjuk cara nak dapatkan gamet kat sini. So F1, L1, L adalah L, H. Okay, F1. Tengok genotip dia L besar, L kecil, H besar, H kecil. So cara nak isi ni, macam mana nak tahu isi gamet ni apa yang dapat ni kan? So awak buat macam ni lah. So kemungkinan gamet yang pertama adalah L besar, H besar. Kemungkinan gamet yang kedua adalah L besar, H kecil. Kemungkinan gamet yang ketiga adalah L kecil, H kecil. Kemungkinan gamet yang seterusnya adalah LH. Macam buta ni. Kita tertinggal satu. Ni dengan ni. LH. Okay, baik semula. Kita confuse kan? Semula kita confuse. Ini dengan ni. L besar, H besar. Ni dengan ni. Ni dengan ni. L besar, H kecil. Ni dengan ni. L kecil, H besar. Lagi satu adalah L, H. Okay macam tu. Okay, jangan confuse Okay. Okay, so ini adalah possibility gamet-gamet yang akan terhasil untuk F1 ni. So awak isi lah. So 1, 2, 3, 4 kan? 1, 2, 3, 4. So disebabkan kacukan yang sama, maksudnya ini awak kacukan juga sesama sendiri. So genotip dia sama. So kat sini pun dia akan sama juga. So copy je. Okay, macam biasa Punnett square, awak boleh, cara dia adalah gabungkan sini dengan sini. So dapat L besar, H besar, H besar. Sini gabung dengan sini. So L, H. Okay, gabung yang ni dengan yang ni pula. So L besar, L kecil, H besar, H besar. Dan seterusnya. Lengkapkan semuanya. So dapatlah jawapan nanti. Okay, so masa macam tak mencukupi. So nanti awak try isi semua. Okay, soalan nanti. Tentukan kebarang kalian proyek kacang licin dan kuning untuk F2. So caranya awak kena isi semua dulu. Tapi isi lepas awak dah isi tu, awak kena tengok juga kat sini. Dia kata licin dan kuning. So itu dia punya kata kunci dia, licin dan kuning. Kalau licin apa? Licin adalah dominan. So maksudnya untuk kacang tu terjadinya licin, dia sama ada dia mempunyai L besar ataupun dia adalah L besar, L kecil. So kalau dia ada L macam ni ataupun gabungan macam ni, dia still akan licin sebab dia adalah dominan. So yang kedua, dan kuning. So bila kuning adalah recessive. So maksudnya kacang tu perlu ada H kecil. Macam tu. So bila gabungan ni, macam mana nak tahu kacang apa yang ada licin dan kuning? Kacang tu dia adalah sama ada genotip dia adalah L besar, H kecil, ataupun L besar, L kecil, H kecil. So untuk dua-dua ni awak cari dekat Punnett square. Dekat Punnett square ni, masa awak tengok ada berapa probability, ada berapa kebarangkalian. Okay. So kalau kat sini jawapannya, okay. Kat sini sebenarnya dia ada, cikgu terus bagi tahu jawapan dia lah ya, berapa. Okay,
Okay, so untuk L besar, H kecil ada satu sahaja. Kalau tengok kat sini, okay, ada satu sahaja. Untuk L besar, H kecil ada dua. Okay, so sekarang dia tanya total ada 3 kan. Dia tanya kebarangkalian. Okay, total semuanya ada berapa? 4 darab 4 kan. Sebenarnya adalah 4 darab 4 adalah 16. Total ada 16. So 3 kebarangkalian dia adalah 3/16 saja yang mempunyai kebarangkalian dia adalah 3/16 untuk dapat kacang yang licin dan kuning. So lagi bagus juga awak buat dalam bentuk perastus. So 3/16 awak darab dengan 100%, awak dapat 18.75%. So ini adalah kebarangkalian untuk dapat kacang licin dan kuning untuk F2. So nanti awak cuba buat, lepas kita tengok sama ada, lepas tu tengok betul ke tak. Awak dapat 3/16. Kalau betul awak dapat 3 atau maksudnya betul lah apa yang cara awak buat tu. So biasanya kat sini yang paling penting cara dapatkan gambar dia tu. Okay, secara kesimpulannya itu saja buat masa ni. So ada sebenarnya dekat dalam dokumen tu ada soalan lagi satu berkenaan dengan thalassemia. Thalassemia adalah penyakit pewarisan. Ingat balik penyakit thalassemia macam mana? So siapa yang nak cuba jawab boleh cuba jawab dekat dokumen tu nanti. Boleh download and then next class lepas ni akan ada kelas Miss Amalia matematik. So jangan pergi mana-mana. Okey, teruskan menuntut, sambung pula belajar matematik pula dengan Miss Amalia. So kesimpulannya itu saja untuk percubaan biologi 2019. So topik pewarisan inheritance. So cuma kena ingat monohybrid, dihybrid, allele dan seterusnya. Itu sajalah. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, boleh chat dekat komen, and then semua kita jumpa lagi untuk minggu depan. Okay, itu saja. Okay, bye-bye.